Hai, terima kasih kerana menonton. Saya Puan Nur Syahila. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang topik sebutan dan intonasi. Jadi, apakah itu sebutan dan intonasi dalam bahasa Melayu? Baiklah, seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan membincangkan tentang sebutan dan intonasi dalam bahasa Melayu. Jadi, apakah itu sebutan dan apakah itu intonasi? Baiklah, sebutan ialah cara kita menyebut sesuatu atau sebuah huruf, okay, atau bunyi. Maka huruf tersebut akan menghasilkan bunyi, jadi kita akan menyebut bunyi tersebut dengan baik. Manakala intonasi ialah nada suara. Nada suara apabila kita mengujarkan ayat ataupun mengeluarkan sesuatu ayat supaya cara kita menyebut dengan intonasi yang betul tidak akan menyebabkan pendengar keliru dengan ucapan ataupun ujaran yang kita keluarkan. Jadi kita akan membincangkan tentang sebutan dan intonasi. Baiklah, kita ke hasil pembelajaran. Untuk topik ini anda akan dapat bertutur dengan berkesan dalam situasi rasmi pada akhir topik ini kerana anda akan belajar bagaimana untuk menyebut perkataan tersebut dengan berkesan. Kita ke topik sebutan, iaitu topik kita yang pertama, di mana sebutan jika dikaji dalam bentuk linguistik, kita akan lihat bahawa sebutan ialah salah satu bidang dalam ilmu bahasa ataupun ilmu linguistik, dan ianya dikaji oleh para linguis ataupun ahli kaji-kaji bahasa untuk mengenal pasti ataupun memahami tentang sifat-sifat bunyi sesuatu bahasa. Jadi kajian yang mengenegahkan tentang kajian bunyi ini ialah fonologi. Dan saya ialah fonologi, di mana fono ini ialah bunyi. Okey, bunyi. Jika anda perhatikan alatan seperti fon telinga, kemudian kita ada telefon, saya telefon, kemudian kita ada apa, fon kepala. Okay. Semuanya ada perkataan fon, di mana perkataan fon ini ialah satu alat yang dapat mengeluarkan bunyi. Untuk alatan inilah, kan ini ialah alat, dan alat ini akan mengeluarkan bunyi supaya kita dapat mendengar sesuatu seperti muzik, seperti suara. Jadi ini adalah fungsi alat tersebut, iaitu mengeluarkan bunyi. Jadi fono sebenarnya ia sesuatu yang berkaitan dengan bunyi, dan dalam bidang fonologi kita ada dua bidang yang kita akan lihat untuk bunyi, iaitu fonetik dan juga fonemik. Di mana fonetik ialah satu bidang yang mengkaji tentang bunyi bahasa dan diberikan lambang-lambang kepada bunyi bahasa tersebut. Contohnya lambang untuk vokal A, bunyi dia ialah A, bukannya A tetapi A. Manakala bidang ini dikenali sebagai bidang fonetik, dan bidang fonetik ini terbahagi kepada 3 cabang, iaitu cabang yang pertama adalah fonetik artikulasi, cabang yang kedua adalah fonetik pendengaran, dan fonetik akustik. Untuk fonetik artikulasi ialah kita meneliti cara bunyi tersebut dihasilkan. Di manakah titik bunyi tersebut dihasilkan, iaitu daerah mulut kita. Adakah di bibir, adakah di gigi gusi, adakah di langit keras. Okay, itu adalah cara kita menyebut sesuatu bunyi. Dan fonetik pendengaran ialah kajian yang mendengar tentang bunyi yang kita terima, okay? Auditory yang kita terima. Dan kadang-kadang kita menyebut perkataan seperti that pada kawan kita, tapi kawan kita dengar perkataan seperti ini, that. Okay? Yang perubahannya ialah fonem A dan juga E, kerana fonem A ni maksudnya bad, jahat, manakala bad here is satir, kan. Jadi kadang-kadang kita akan mendengar sesuatu yang lain tetapi kawan kita sebenarnya maksudkan yang lain. Jadi ini adalah kajian di bawah fonetik pendengaran. Dan kita ada fonetik akustik, di mana fonetik akustik ialah kajian yang mengkaji tentang sifat-sifat fizikal sesuatu bunyi.
Okay, sifat-sifat fizikal suatu bunyi, contohnya bunyi A tadi, dia ada bunyi ataupun frekuensi dia sendiri. Okay. Kalau anda pernah edit video ataupun edit audio, anda akan kenal pasti bahawa terdapatnya gelombang bunyi ataupun sound wave yang seperti ini. Okay. Sound wave anda lebih baguslah daripada ini. Jadi terdapat sound wave, ini kita panggil sebagai gelombang kan. Jadi gelombang ini sebenarnya mewakili tahap frekuensi dalam sesuatu huruf. Jadi ini adalah fonetik akustik yang mengkaji tentang sifat bunyi dan juga melihat tentang sifat fizikal bunyi tersebut. Okay, kemudian kita ada bidang fonemik, di mana bidang fonemik ini adalah salah satu cabang untuk menganalisis sistem sesuatu bahasa dan juga untuk mengenal pasti fonem dan menghasilkan tulisan atau ejaan untuk bahasa berkenaan. Maka kenapa kita eja hidung seperti ini dan bukan yang seperti ini? Kita eja hidung dengan U dan bukannya dengan O. Jadi ini adalah kajian yang dilihat di bawah fonemik, iaitu di bawah keselarasan vokal, di mana kita ada lebih kurang 17 keselarasan vokal yang disenarai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, seterusnya kita lihat kepada konsep bunyi. Apa itu bunyi? Adakah semua benda boleh dikaitkan dengan bunyi? Okay. Ya betul, semua benda boleh dikaitkan dengan bunyi, tetapi bunyi yang kita maksudkan di sini ialah bunyi bahasa. Di mana bunyi yang kita lakukan oleh alat pertuturan kita masa kita bercakap. Okay? Dan bunyi bahasa ini dituturkan secara berentetan ataupun berterusan without any disturb in the middle. Okay? Dia tak ada pun hiccup in the middle. So, what happened was, when we pronounce one sentence, it's going to be like smooth. Sangat lancar sahaja. Maka bunyi yang kita hasilkan sebenarnya adalah bunyi yang diambil daripada huruf-huruf tertentu. Yang mana kita nak hasilkan tadilah perkataan-perkataan tertentu. Jadi bunyi yang terhasil bukan ketika berkata-kata walaupun melibatkan alat pertuturan, tidak termasuk dalam bunyi bahasa seperti berdehem, bersin, batuk dan juga berdengkur. Jadi kita lihat hanya bunyi-bunyi bahasa yang kita hasilkan ketika kita bercakap. Ketika kita bercakap. Dan seperti yang saya beritahu tadi, untuk ini kita hasilkan perkataan seperti contohnya saya letak sini perkataan cantik. Di mana perkataan cantik ini terdiri daripada C, bunyi dia C, A bunyi dia A, N bunyi dia N, T bunyi T, I bunyi dia I, dan K bunyi dia K. Dan selain itu bunyi bahasa juga ada bunyi vokal, konsonan dan juga diftong. Jadi ini yang akan kita bincangkan untuk kategori-kategori bunyi bahasa sementara nanti. Okay, seterusnya kita melihat konsep fonem. Apa itu fonem? Tadi kita melihat phone. Okay, kita tahu phone ni adalah bunyi. Tapi sekarang kita ada konsep fonem. Konsep fonem ialah unit terkecil yang berfungsi dalam sesuatu bahasa dan dapat membezakan makna. Okay? Berfungsi dalam satu bahasa dan dapat membezakan makna. Tadi kalau kita tengok perkataan seperti hidung dan hidung, adakah ia membezakan makna? Membezakan makna ataupun tetapi contoh kita ada tadi, bad dan juga bad, okay, adakah dia membezakan makna? Ya, ini katil dan ini jahat. Okay, membezakan makna. I dengan ini sebenarnya berstatus fonem. Okay, kerana B dan B adalah di tempat dan juga huruf yang sama, cuma perbezaannya ialah vokal di tengah-tengah. Dan vokal ini sebenarnya membezakan makna iaitu katil dan juga jahat. Okay, ini contoh yang kita ambil awal tadi. Manakala contoh yang saya letakkan di dalam slide ini ialah seperti perkataan paku, palu dan juga pasu. Di mana anda dapat pastikan dan dapat kenal pasti ejaan PA dan juga U, suku kata pertama dan juga suku kata kedua hanya berbeza perkataan K, L dan juga S. Okay? PA, KU, PA, LU, PA, SU.
Okay, fonem ialah K, L dan juga S. Kenapa fonem? Seperti yang kita kata tadi, fonem ini dapat membezakan makna. Maka K ini bila kita tukarkan menjadi L, dia menjadi maksud perbuatan. Satu perbuatan, iaitu perbuatan kita memukul gendang, memukul kompang. Tetapi bila kita letak K, perkataan yang terjadi ialah paku, dan paku ini adalah sejenis benda yang tajam. Nail kan, nail. Kita ni dekat dinding. Jadi L dan K ini sebenarnya membezakan makna perkataan tersebut. Seperti juga dengan S, mana pasu ialah sejenis bekas untuk menanam pokok bunga dan lain-lain. Jadi dapat lihat K, L dan S ini berstatus fonem kerana dapat membezakan makna. Okay, selain itu kita juga ada alofon, di mana alofon ini adalah anggota lain fonem yang ciri fonetiknya sama tetapi bunyinya berlainan kerana kedudukan yang berbeza. Contohnya dekat sini kita lihat perbezaan bunyi, kenapa kita ada B, D, J dan juga M, di mana untuk yang warna biru ini dia kata dihasilkan atau dilepaskan dengan sempurna, manakala yang kedua dihasilkan atau dilepaskan dengan tidak sempurna, tertahan atau tersekat. So, in English, simple. Okay. The difference between this box, okay, the blue and also green, this is because for the blue word here, we pronounce it perfectly. Okay, seperti baru, labu, dua, indah, jual, laju, malu, lama. Okay, dihasilkan atau dilepaskan sempurna. Kita pronounce it very perfectly. Okay, but in the green box, the wording here actually they have a disturb in the middle or disturb at the end. So we actually hold our breath, okay, during we pronounce this word. Contohnya seperti hable, okay, hablo, sorry dalam bahasa Melayu sebutan dia hablo, okay, hablo, maktab, takbir, had, majmuk, buruj, tampi, kelam. Nampak tak? Dia macam tersekat-sekat, maka itulah perbezaan dia di mana kita kata bunyi yang sama, kedudukan yang sama, tetapi perbezaannya ialah dari segi bagaimana kita menghasilkan bunyi tersebut. Maka ini adalah alofon. Okay. Seterusnya kita lihat kepada konsep fonem, poin yang seterusnya di mana kita katakan tadi fonem ialah unit yang terkecil dalam bahasa. Dan fonem ini tidak dapat pecahkan lagi kerana bunyi seperti macam S, A, A, T, U, U. Okay? Jadi setiap bunyi ini dah ada bunyi-bunyi tersendiri dan kita tak boleh pecahkan lagi. Sebab itulah dia panggil unit yang terkecil. Dan bunyi ini sebenarnya kita hasilkan ketika kita bertutur. Cuma kita tak nampak. Kita akan nampak bila kita masukkan dalam software. Software yang paling senang dan sekarang ni kalau semasa saya buat kajian untuk fonetik akustik, saya guna FRAD. Okay? Kita masukkan bunyi ini dan kita akan hasilkan dan dapat lihat sound wave dan juga spektrogram untuk sesuatu bunyi. Nanti saya akan tunjukkan apa itu spektrogram dan juga apa itu sound wave ataupun gelombang bunyi yang telah dimasukkan dalam FRAD. Okay? Ini berdasarkan kajian yang saya buat semasa saya buat master dulu. Okay, saya teruskan konsep huruf. Okay. Anda tahu berapa huruf dalam bahasa Melayu? Anda tahu di mana kita ada huruf dalam bahasa Melayu iaitu 26 dan kita ada vokal, kita ada 5 huruf. Okay, maka menjadikan 21 huruf ialah konsonan. Jadi huruf ini ialah kod, tanda atau lambang dalam sesuatu tulisan. Seperti dalam bahasa Melayu kita ada dua jenis sistem tulisan iaitu Rumi dan juga Jawi. Cuma kita lebih menggunakan Rumi untuk situasi bahasa Melayu moden ini. Kalau anda lihat semasa bahasa Melayu klasik, kita banyak menggunakan tulisan Jawi. Jadi tulisan Rumi banyak digunakan ketika zaman bahasa Melayu moden sehingga kini masih digunakan
Dan bahasa Melayu ini diambil daripada bentuk Roman. Okey. Jadi kita ada 26 huruf, kita ada 5 huruf vokal dan juga 21 huruf konsonan. Okey, dan setiap bunyi, setiap huruf ini sebenarnya mewakili bunyi-bunyi yang tertentu. Nanti kita lihat. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak berkongsi dengan anda iaitu konsep suku kata. Apa itu suku kata? Suku kata dalam bahasa Inggeris dipanggil ataupun dikenal pasti sebagai syllables. Okay? Dan seperti yang kita tahu, syllables actually we break the word into a few segment. Okay, contohnya kita ada perkataan seperti buku. Okay, perkataan kita ada ialah buku dan we break into segment. We have buku. Two segment. Suku kata pertama dan suku kata kedua. Maka ini ialah sifat suku kata. Like what we have in English. Okay? Jadi dalam bahasa Melayu, kita ada satu suku kata sekurang-kurangnya seperti itu paling minimum lah. Kita tak ada setengah suku kata. Okay, satu suku kata paling minimum contohnya kita ada pun, yang, cat, bang, straw. Apa lagi? String. Jadi itu adalah satu suku kata dan kita boleh ada sehingga 5 atau 6 suku kata dalam satu perkataan. Jadi apabila kita hendak melihat suku kata ini, kita kena sebut dan kita kena pecahkan kepada segmen-segmen tertentu. Contohnya kita kata perkataan cenderawasih ada 5 suku kata. Kita lihat. Cenderawasih. Okay. Cenderawasih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 suku kata. Okay. Dan dalam perkataan yang mempunyai imbuhan seperti per, berkan dan juga lain-lain, kita ada banyak imbuhan. Kita akan belajar dalam pembentukan kata bahasa Melayu dan ini juga dianggap sebagai satu suku kata. Okay. Dianggap sebagai satu suku kata. Contohnya, berbuka. Sekarang kan puasa kan. Okey, berbuka. Satu suku kata buka. Jadi kita ada kat situ 2 ataupun 3 suku kata. Jadi 3 suku kata. Makan saya suku kata pertama, suku kata kedua, suku kata yang ketiga. Okey. Jadi suku kata ini sebenarnya boleh ditandai dengan kehadiran vokal ataupun boleh wujud bersama dengan konsonan. Kita lihatlah dari segi konsep suku kata yang kita ada dalam bahasa Melayu, nanti kita bincang. Dan jika anda lihat sebenarnya dalam sifir bahasa Melayu, sifir bunyi bahasa Melayu, mungkin masa sekolah rendah dulu ataupun sekolah tadika dulu pernah belajar macam yang babi, bu, be, bebu, ca, ci, cu, ce, ce, co, ha, hi, hu, he, he, ho. Okay, itu adalah sifir bahasa Melayu di mana dengan sifir ini kita dapat mix and match the syllables and then we can make a new sentences. Contohnya kita ada kat sini. Tapi kena ingat vokal sebenarnya ada 6 bukan 5. 5 ya tetapi huruf. Vokal kita ada bunyi 6 yang premier iaitu kita ada a, i, u, e, o. Saya ulang. A, I, U, E, O. Okay. Kemudian bila kita gabungkan dengan bunyi konsonan, dia akan menjadi, contohnya di sini kita ada bunyi konsonan B. B, B. B dengan A jadi ba. B dengan I jadi B. B dan U jadi bu. B dan I jadi be. B dan I jadi be. B dan U jadi bo. Jadi ba, bi, bu, be, be, bo. Okay. Kemudian kita boleh gabungkan vokal dan juga konsonan. Abu, kita ada A. B. Ibu. I, B. Kemudian kita ada ubi. U, B, I. Kita ada bau. Ba, u. Okay. Kita
boleh buat apa saja. Contohnya awak nak buat bobo. Bo. Ada B. Ada B. Okay. Bubu. Pun boleh. Babu. Pun boleh. Jadi daripada perkataan ini, daripada huruf-huruf ini ataupun syllables ini, anda boleh create another word that can use. Okay. Dan ini adalah suku kata asli dalam bahasa Melayu, di mana dalam bahasa Melayu hanya ada 4 jenis suku kata asli, iaitu bermula dengan vokal. Okay, kemudian kita ada gabungan vokal konsonan, kita ada gabungan konsonan vokal, dan kita ada gabungan konsonan vokal konsonan. Bagaimana kita hendak lihat ini? Jika dalam contoh ini anda dapat melihat perkataan arang. Okay. Arang. Jadi dalam perkataan arang ni kita tahu ini adalah bunyi huruf vokal. Okay. R ini ialah bunyi konsonan, A ialah bunyi vokal, dan NG ialah bunyi konsonan. Jadi binaan suku kata dia ialah vokal. Okay. Suku kata pertama vokal, suku kata kedua konsonan, vokal, konsonan. Okay. Kenapa NG ini kita gabungkan sebagai K sahaja, satu konsonan? Hal ini kerana dalam bahasa Melayu hal ini kerana dalam bahasa Melayu bunyi ini dikenali sebagai bunyi gugus konsonan. Okay. Gugus konsonan. Okay. Di mana gugus konsonan ada NG, NY, NJ, kemudian kita ada SY, kita ada GH, kita ada KH. Ini adalah bunyi gugus konsonan. Jadi gugus konsonan ini sebenarnya diwakili oleh satu K ataupun satu konsonan sahaja. Kemudian kita beralih kepada suku kata asli yang kedua, iaitu kita ada vokal konsonan, di mana kita ada perkataan seperti asrama. Okay? Asrama. Ada 3 suku kata. Kita boleh pecahkan kepada vokal konsonan, konsonan vokal, konsonan vokal. Ada vokal, konsonan, kita ada konsonan vokal, kita ada konsonan dan juga vokal. Dan ini adalah cara kita hendak melihat adakah ianya suku kata asli bahasa Melayu ataupun tidak. Kerana kita ada beberapa suku kata pinjaman. Okay? Kita lihat kepada suku kata asli pola yang ketiga, iaitu KV, mana kita dapat lihat dalam bentuk yang ini, dan juga KVK kita dapat lihat dalam bentuk rang. Okay? Ini adalah suku kata asli bahasa Melayu, di mana dia boleh duduk di hadapan suku kata pertama, suku kata kedua ataupun suku kata ketiga, bukan saya. Jadi boleh duduk di mana-mana bahagian, cuma dia perlu berada dalam suku kata yang sama. Okey. Seterusnya kita ada suku kata pinjaman yang terdiri daripada bahasa Eropah, yang kita ada di sini adalah 7 struktur, di mana jika anda lihat untuk struktur pinjaman kita ada konsonan yang berderetan. Okay, yang berderetan seperti konsonan-konsonan vokal, konsonan-konsonan vokal konsonan, di mana ini kita tidak dapat lihat dalam bahasa Melayu. Cumanya semua ada deretan konsonan seperti perkataan protest, faktor, ekspor, bank, strategi, struktur, kriket, dan ini cara kita nak kenal pasti sama ada perkataan itu ialah perkataan pinjaman ataupun perkataan asli bahasa Melayu. Okay, jadi suku kata asli dalam bahasa Melayu hanya ada 4 struktur sahaja ataupun 4 pola, iaitu kita ada vokal, vokal konsonan, konsonan vokal dan juga konsonan vokal konsonan. Okay. Selain itu, suku kata dalam bahasa Melayu terdiri daripada suku kata yang jenis tertutup dan juga terbuka. Bagaimana untuk membezakan suku kata tertutup dan juga suku kata terbuka? Kita kena kenal pasti dulu suku kata pertama dan juga suku kata kedua. Dan kita kena kenal pasti yang manakah kita nak tahu sama ada suku kata pertama ataupun suku kata kedua. Okay, kita ambil perut. Anda dapat dilihat sini, kita ada perkataan perut diakhiri dengan vokal dan juga
diakhiri dengan vokal dan rot diakhiri dengan konsonan. Okey, senang saja nak kenal pasti dia kata kat sini suku kata terbuka, okey, so yang berakhir dengan bunyi ataupun huruf vokal, manakala suku kata tertutup diakhiri dengan bunyi konsonan. Maka ini ialah suku kata terbuka dan ini ialah suku kata tertutup. Okey. Konsonan diakhiri konsonan suku kata tertutup dan diakhiri dengan vokal ialah suku kata terbuka. Jadi ada dua jenis suku kata dalam bahasa Melayu, suku kata terbuka dan juga suku kata tertutup. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang alat artikulasi. Apakah itu alat artikulasi? Jadi alat artikulasi ini ialah cara kita menghasilkan bunyi perkataan di mana kita letakkan di bahagian-bahagian titik ataupun titik tertentu dalam mulut kita. Contohnya kita ada alat seperti terdapat dalam diri manusia iaitu alat artikulasi, alat sebutan, alat pertuturan dan juga organ pertuturan. Dan kita lihat pada alat artikulasi, mana alat artikulasi ini ialah alat yang terlibat dalam proses pertuturan manusia seperti bibir dan juga lidah dan juga paru-paru, di mana alat-alat ini sebenarnya ada fungsi lain seperti untuk makan, seperti untuk bernafas dan juga ianya boleh menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Dan masalah ataupun kerosakan pada alat artikulasi ini boleh menyebabkan wujudnya kelainan bunyi, sepertinya kita tak ada bunyi ataupun gigi hadapan, maka kita akan dapat hasilkan bunyi sengau yang lebih banyak kerana terdapatnya hembusan udara kerana tidak disikat oleh gigi. Jadi kita ada fungsi kenapa gigi tersebut ada di situ. Okey. Dan kita lihat alat artikulasi atau kita panggil sebagai artikulator, di mana alat sebutan yang dapat digerak-gerakkan dalam beberapa kedudukan. Okey, contohnya kita ada bibir bawah, ini kita dapat gerak. Walaupun bibir atas dapat gerak, tapi bibir atas duduk kat situ je lah. So bibir bawah ni kita boleh kan. Kita ada gigi bawah, kita ada lidah, kita ada langit ke lembut di bahagian belakang sedikit berdekatan dengan anak tekak dan juga pita suara. Manakala daerah artikulasi ialah daerah yang statik dan juga tidak dapat bergerak. Statik dan tak dapat bergerak, contoh bibir atas, kita ada gigi atas, kita ada gusi atas, langit keras. Letak di langit anda di bahagian atas. Just letak bahagian atas. Kat situ, itu adalah langit keras dan juga kita ada peti suara. Manakala rongga pertuturan, kita ada 3 jenis iaitu rongga tekak, rongga mulut dan juga rongga hidung, di mana rongga ini sebenarnya dapat membantu untuk penghasilan udara dengan lebih baik dan juga penyekatan yang berlaku di bahagian rongga-rongga ini akan menyebabkan impak pada bunyi bahasa yang akan kita hasilkan. Di skrin anda sekarang, anda dapat lihat kerata rentas muka manusia di mana kita ada daerah artikulator dan juga daerah artikulasi, di mana daerah artikulator boleh bergerak seperti bibir bawah, ada lidah, kita ada lidah hadapan, kerana lidah pun terdapat beberapa bunyi yang dapat dihasilkan melalui lidah. Kemudian kita ada anak tekak dan juga ada langit lembut. Dan juga daerah artikulasi yang tidak boleh bergerak seperti kita ada bibir atas, ada gusi, kita ada langit keras, yang ini tidak dapat bergerak. Jadi semua tempat ini sebenarnya membantu kita menghasilkan bunyi dengan lebih baik. Seterusnya bunyi vokal. Ini adalah jenis bunyi yang pertama. Bunyi vokal ialah bunyi yang bersuara dan bunyi ini tidak mengalami apa-apa gangguan ketika kita menghasilkan bunyinya. Jadi bunyi vokal ialah bunyi kardinal dan bunyi ini telah ditetapkan secara umum dan dipahami oleh semua bangsa kerana bunyi vokal adalah standard dalam semua bahasa. Jadi bunyi vokal terdiri daripada bunyi bersuara kerana semasa menyebutnya peti suara dalam keadaan bergetar dan bunyi ataupun udara dapat keluar dengan sepenuhnya
melalui mulut. Okey. Pengeluaran bunyi vokal melibatkan peranan lidah dan juga keadaan bibir. Tadi lihat kita ada lidah, hujung lidah, hadapan lidah dan juga tengah lidah. Okey, dan ini memberi impak kepada penghasilan bunyi vokal. Jadi bunyi vokal utama yang kita ada adalah A, E, A, U dan juga U. Kemudian kita ada vokal tidak baku iaitu E taling dan juga O separuh vokal. Okey, jadi ini adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan iaitu bunyi hadapan kita ada bunyi I, E, A. Separuh vokal kita ada E taling, ini bunyi E taling. Okey, kemudian kita ada A, E, A, E, A. Kemudian bunyi tengah kita ada bunyi E pepet. Okey, E pepet seperti dalam sebutan emak, pepet emak. Kemudian belakang kita ada U, O, O. Okey, U, O. Dan biasanya bunyi E taling dan juga bunyi O ini banyak terdapat dalam bunyi dialek. Okey, bunyi dialek. Okey, seterusnya kita lihat pada ciri-ciri bunyi vokal iaitu bunyi vokal adalah bunyi yang boleh berdiri secara bersendirian seperti kita ada perkataan seperti arang tadi. Dia boleh jadi A. Kita tak boleh jadi macam bunyi konsonan tidak boleh berdiri sendiri. Okey, bunyi vokal boleh. Dan kita ada bunyi vokal yang dianggap sebagai bunyi terkemuka dan bunyinya lebih lantang daripada bunyi konsonan kerana apabila anda belajar vokal contohnya dalam bidang nyanyian, anda disuruh membuka mulut yang sangat besar. Lontarkan vokal anda. Lontarkan vokal anda. Semua. Kita kena sebut sesuatu yang secara bulat, secara bunyi dia lah, bunyi vokal tersebut. Dan kerana bunyi ini bunyi bersuara dan bunyi adalah bunyi yang sangat lantang. Okay, yang seperti saya kata tadi, bunyi ini tidak mengalami halangan udara keluar dari paru-paru ke mulut. Okay, seterusnya kita ada contoh untuk sebutan bunyi vokal seperti kita ada ayam, kita ada ikan, ikan, kita ada unta, unta, ekor, 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 emak dan kita ada ombak. Okay. Ombak. Okay. Dan seterusnya kita beralih pada bunyi diftong. Bunyi diftong ialah bunyi gabungan dua vokal. Bunyi gabungan dua vokal dalam satu suku kata yang sama. Dan bunyi ini adalah bunyi geluncuran yang dihasilkan dalam mulut kita di mana kedudukan vokal tadi iaitu kita ada setengah saja, tak semua, kita ada vokal I, E, kita ada A, kita ada U, kita ada O, okey, jadi kita ada I, au dan juga oi. Cuba rasa bila anda sebut I, au, oi. Macam mana lidah bergerak. Jadi lidah sebenarnya dari belakang pergi ke depan. Lidah dari depan pergi ke belakang. Lidah dari bawah naik ke atas. Okey, itu maksudnya geluncuran yang berlaku dalam mulut kita. Okay, bunyi diftong ini mempunyai ciri yang sama dalam bunyi vokal kerana bunyi ini adalah bunyi yang lantang dan juga tidak mengalami sekatan udara semasa kita menyebut. Dan bunyi ini ialah bunyi yang menggabungkan dua huruf vokal dalam satu suku kata. Contohnya kita ada perkataan hairan. Sama sekali kita tengok. Hairan. Okay, vokal suku kata pertama ialah hai dan suku kata kedua ialah ran. Dan kita ada di sini ialah vokal. Gulai. Suku kata pertama ialah gu, suku kata kedua ialah lai. Ai di sini. Kita ada ti, rai. Okey, ini adalah ai. Kita ada au, rai. Yang pertama, sau, jana. EU, kita ada si, lau, EU, kita ada boy, cot, OI, kita ada convoy, OI, dan kita ada
sepoi OI. Okay. Maksud anda dapat kenal pasti bahawa ini semua berada dalam suku kata yang sama. Lihat. Ini suku kata pertama. Okay. Ini suku kata pertama. Ini suku kata pertama. Ini pun pertama. Ini pertama. Saya ni kan yang pertama sajalah ya. Silau, boycott, convoy. Okay. Kemudian kita ada sepoi. Ini berbeza dengan perkataan seperti ini. Saya bagi contoh. Bunyi-bunyi ini bunyi ini dikatakan bukan bunyi diftong kerana mempunyai suku kata yang berbeza seperti daun, taun, kain, fael. Okey, bulatkan EU, bulatkan EU, kita bulatkan AI, kita bulatkan AI. Okay. Kemudian kita lihat suku kata pertama dan juga suku kata kedua. Ini suku kata pertama. Ini suku kata pertama tadi kan? Ini suku kata pertama. Ini suku kata pertama. Okay. Cuba anda kenal pasti. Ini bila kita highlight suku kata pertama ataupun suku kata pertama ataupun yang kedua, kita dapat lihat bahawa AU, AI, OI berada dalam satu suku kata yang sama. Tetapi untuk perkataan daun, A dan juga U ni satu di highlight, satu tak. Tahun, perkataan tahun satu di highlight, satu tak. Perkataan kain satu di highlight, satu tak, dan file satu di highlight, satu tak. Maka ini bukan bunyi diftong. Ini bukan bunyi diftong. Boleh boleh dapat bagaimana kita nak kenal pasti bunyi diftong ataupun tak lah. Jadi video ini setakat ini saja dahulu. Saya cover tentang bunyi vokal dan saya akan buat video seterusnya untuk membincangkan tentang bunyi konsonan dan seterusnya bunyi intonasi. Dan video ini dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu bunyi vokal, bunyi konsonan dan juga bunyi intonasi. So thank you so much. See you in the next video. Bye bye.